Orang itu bersuatu dengan orang sabar, bersuatu dengan kesabaran. Inna nasra as-sabri. Dan bahawa sudah kelapangan itu selepas kesusahan. Innal faraja al-karbi. Dan kemudahan itu bersama kesusahan. Innal al-usri yusra. Baik, hadis ini panjang lebar dan terlalu banyak manfaat ataupun pengajaran yang boleh kita ambil. Baik, pertama kita nak tengok bagaimana. Pertama sekali kita tengok sikap Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi dia kata kuntu khalfan Nabi, aku berada di belakang Nabi. Ini di antara yang diterapkan oleh tutuku yang alim-alim bila mengajar anak-anak murid dia dengan adab dan akhlak. Tuku bila berjalan dengan tuku bila di hadapan, dia anak murid di belakang. Dan adab dengan tuku, jangan membelakangi guru tanpa sebab munasabah. Jangan meninggikan suara lebih daripada gurunya tanpa keuzuran dan sebab yang munasabah. Pernah satu ketika diceritakan seorang ulama datang satu masjid Dimash, salah saya. Situ ada satu orang ulama, siapa nama Sa'id bin Musayyib kau, itu Madinah. Ya. Itu ulama itu masjid. Kemudian geng-geng yang datang ni pun ulama agak, tapi bagi muda lagi. Dia pun bertanya soalan. Ya. Dia datang tu selesai sembahyang zuhur. Ulama yang dia datang nak bertanya ni duduk satu sudut di masjid. Selesai sembahyang zuhur. Dia pun datang berdiri, tanya sampai masuk asar. Habis tak duduk pun, tanya dalam keadaan berdiri. Orang bertanya, pasal apa kau bertanya sebanyak tempoh tu zuhur asar? Berdiri, tak letih kau. Tak elok kau kalau duduk. Pola duduk kau berdiri nak tanya. Jawab senang, kami duduk situ tak ada pun tunggu suruh kita duduk, maka kita tak duduk. Nampak? Kita tak jamah lagi, tunggu tak jamah. Kita tunggu duduk, kita doakan sekali untuk duduk. Mohon dari kerana bagi kita depan. Ya. Lain kita sama. Sebab tu penting. Ni adab. Kalau saya lah pengalaman tengok di Indonesia, kalau pondok-pondok pesantren tu ini memang diterap semua lah, ya. Bila dia datang ada tubuh tu jalan tu jalan merangkak tu. Jalan apa kita mengensot tak mengensot. Mengensot. Sebab saya dah mengajar dekat satu surau masjid determinate je. Itu dihantar set sebab ada kata kebanyakan jemaah tak faham ustaz ni bahasa ni. Lantak apalah. Determinate ni kita. Baik WhatsApp-nya minit ni. Ini pun satu kelaku tak elok ni. Kan? Telefon lah cakap dah tak elok tak apa lah. Tak faham lah. Sebab situ orang standard cakap orang putih awak bentai cakap pilah. Tak faham. Banyak orang tak faham dia. Apalah nak macam mana. Itu kelompok lah. 9 tak ada lagi. Kalau terminit pun dia bongih gitu je. Baik. Apa cerita tadi ya? Apa cerita tadi? Ke sana no. Dia datang kat tubuh ni jalan mengensot. Katakan tubuh kat dinding no. Kat sini ada start mengensot. Dia jauh. Bila dah dapat bondo yang dia nak selesai tu, dia tanya soalan kau apa-apa, dia nak keluar tu ngensot ke belakang pula. Bukan ngensot membelakang dia. Ngensot ke belakang. Ngensot. Kalau kita tengok apa sampai macam ni pun tapi tuan-tuan itulah adab barat. Yang tak ada kat kita. Bila tak ada ataupun jangan-jangan kita nampak benda tu pelik ataupun kita rasa benda tu macam terlalu ta'assub pada guru, sebenarnya tidak. Itulah adab seronok. Kan? Dengan Tok Guru. Bila sekarang kita tengok Tok Guru di balon ni, dia tak apa-apa.
Itu tu cakap macam hari ni dia macam minum terlebih air ketum pak dia. Nampak? Ha. Macam-macam di label dia tu di hari ni punya kehidupan tentang cairlah. Orang yang macam tu pada gurunya, ilmunya tidak pernah akan berkat sekalipun dia pergi pindah kepada tok guru lain dia pergi belajar. Dia tinggal guru tu kan, dia tak puas hati. Mana ada manusia sempurna, dia tak puas hati, tapi dengan bahasa komen dia apa nama, bahasa merendahkan, apa lagi mahina, poilah belajar mana-mana tok guru, kau akan dapati ilmu kau takkan ada sudut mana pun berkat. Togah dia yang tok guru tu cairlah. Ini masalah. Ini orang hari ni, sebab tu bila belajar macam mana pun, pertama payah nak turun pada amal. Nombor dua, bila dia sampai ke orang pun payah nak amal apa benda yang dia sampaikan tadi. Sebab tu kadang-kadang untuk guru ni aja benda simple ya, bahkan kadang-kadang tahu lama dah tapi tak boleh nak buat. Kono kat tu guru ni, contoh saya satu orang tok guru apa nama Babas Ismail Sepanjang. Dia ni cakap macam mana? Slow ya. Kan? Tapi bila dia mengajar tu masuk tu betul. Apa nama, dah marhum dah seorang ulama Indonesia, Syekh Muhibbuddin salah apa Muhibbuddin Wali lagi slow. Kadang-kadang nak dengar cakap tu kena tengok kita, tapi bila bondo yang disampaikan tu masuk dah hati kita. Ni beza orang yang nyampai ikhlas dengan tak ikhlas. Kita pula dengar, kalau dengar kuliah tidur tak apa, tapi jangan memilih untuk tidur. Kalau kita tertidur, tu cerita lain kan, pek pahala. Tapi bila kita duduk dengar, niat nak tengok parih mana dia ni banyak ni kelentong mona kau duduk tu pun tak ada pahala dah. Kadang-kadang jadi dosa lagi. Ada. Sebab niat kita tadi tak betul. Lain dengan orang yang kalau duduk itu duduk nyinggah-nyinggah nak dengar apa benda ini, kalau nak cari salah kau apa habis. Kan ada hadis kan, kalau biar majlis ilmu, orang yang tak ada niat dia singgah ya. Katakan dia nak singgah masuk tandas kan, nak terkoncing dah pernah. Tengok mana nak pergi paling lokek masuk ke jamban belakang dah. Dalam pada dia memburam tu dia dengar. Dalam memburam ni perlu dengar. Cerita tasawuf ni belum dah nak cerita tasawuf ikut ni kan. Tapi dalam pada memburan faham tak? Ni kalau buat kelumpur berapa minit ni. Jadi dalam pada dia memburan ni dengar ni tertarik ni. Bagus juga ni. Habis dia cebok apa bagai kan? Cebok. Tahu. Itu dia pun keluar dia dengar tu. Yang tu kata Nabi tidak akan dicelakakan oleh Allah Taala. Walaupun hanya sekejap singgah. Itu baik sampai macam tu. Memang daripada awal-awal keluar rumah niat nak duduk majlis ilmu. Lagi buat syarat Allah Ta'ala. La yusqa jalisuhum, kata Nabi. Tidak akan seorang pun daripada kalangan yang duduk majlis ilmu tu akan dicelakakan oleh Allah. Bahkan sentiasa didoa oleh malaikat. Apa doa malaikat? Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, sampai kita ni bubar, sampai keluar daripada majlis ni. Sepanjang tempoh tu doa malaikat. Malaikat kata apa? Ya Allah, rahmatilah dia, ampunlah dia. Rahmatilah dia, ampunlah dia. Tak berhenti. Tak nak kau kita benda ni. Sebab tu tuan-tuan, bezo. Kita bukan dabik dada kata kita banyak ilmu tak. Paling tidak kita usaha dapat sebanyak yang mungkin untuk jadi panduan hidup kita. Cuba tengok. Sekarang ni viral sikit lah komen kan. Tuan-tuan pun ada yang ikuti, ada orang tak ada langsung. Yang tak ada tu dia nongah atau songang-songang kan. Kan cerita hot burger kan. Komen pasal Lodi lah kok bagus kan. Kira dia berani lah. Dan dia sentuh pula pasal ada orang kenapa terlibat dengan rasuah. Kenapa boleh jadi terlibat dengan bondo-bondo ni. Dia tak mention apa-apa lah, tapi lebih cenderung kepada masalah yang jadi. Dan statement dia betul, cuma ada sikit silap lah apabila dia mungkin secara umum kan. Dia kata pasal apa jadi macam tu, pasal tak semayang. Betul kan. Allah sebut dalam Quran, sesungguhnya solat cegah seorang daripada perbuatan keji dan mungkar. Bondo apa lagi bondo-bondo dosa besar.
itu akan jadi benteng yang sangat kokoh. Pasal apa mudah terjerumus dengan perkara-perkara dosa-dosa ni? Ya, rasuah berdosa-dosa, kan? Apa nama, judi dosa-dosa. Di antaranya kerana tak semayang, maksudnya di antara. Tapi itu mungkin kita katakan sebab-sebab utama, kan? Tapi mungkin ada silap sikit dia nyebut, disalahfahami oleh masyarakat. Di mana dia bubuh semua polis tentera dia tak semayang. Saya yakin bukan itu maksud dia, cuma mungkin dia tersilap sebut. Kita jangan melipulit benda tu. Datang dalam FB, kau ingat kau seorang ni masuk syurga, kau ingat kau seorang ni semayang, oleh tak semayang. Yang satu lagi hebat saya tengok, kau ingat mungkin nanti besok dalam kubur nak tanya apa pasal semayang. Kita semayang ni macam sampah, tahu tak dia haprak. Tu ni bahaya ni benda macam ni. Ni semua datang daripada mulut orang jahil, pemikiran orang jahil, Pak. Dia kata mungkin nanti tak ada nak tanya pasal semayang dah, dia. Betul ke salah dah? Dia tahu dalam sekolah man rabbuka, man nabiyuka, siapa Tuhan kau, siapa nabi kau. Yo, pasal solat tu bukannya nombor satu. Tanya pasal Tuhan, solat tu ada petang belakang tu. Apa lagi tak solat? Ada riwayat sebut dalam kitab Imam Qurtubi. Ada orang masuk dalam kubur from day one, cakap orang putih sikit, baru timur tak terminit, from day one, daripada hari pertama sampai berlaku kiamat, soalan kubur tak berhenti. Dia ada riwayat ni. Dia manusia ni bermacam-macam. Ada yang marrabbuka, dia jawab Allahu Rabbi, settle, selesai. Tidurlah kamu seperti mana tidurnya pengantin di malam pertama. Tu riwayat. Satu soalan. Ada orang yang 3 soalan. Man rabbuka? Madza taqulu fi hadzal rajul? Ma kitabuka? Siapa Tuhan kau? Apa yang kau nak kata dengan laki-laki ini? Allah jelmakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kubur. Dia jawab, apa nama, hadza Rasulullah, apa nama, Abdullah wa Rasuluh. Ni hamba Allah dan rasulnya, utusannya. Ma kitabuka? Apa kitab kau? Quran, kitab ni. 3 soalan. Syaitan. Ada orang 4 soalan, ada orang 2 soalan, ada orang 5 soalan, ada orang puluhan soalan, ratusan soalan, ribuan soalan, lebih dahsyat sampai kiamat berlaku. Selesai soalan kubur. Ratus tahun pun ada. Ratus tahun tu sikit tu, besok nak kiamat besok ni. Sampai sebelum hari kebangkitan, soalan tak habis-habis. Pertama, tak kau kena mengena dengan semayang, antara yang paling utama. Baik, nak masuk sini kan panjang ni. Jadi tuan-tuan, adab akhlak tu kena jaga menyeluruh. Akhlak ni berkait semua. Akhlak kita dengan Allah tu nombor 1. Akhlak lah ibadah lah. Akhlak kita dengan tok guru, dengan ibu bapa orang tua, anak-anak, jiran, sahabat dan sebagainya. Banyak benda kita kena jaga. Ya. Dan adab inilah penentu kedudukan kita. Di antara yang menjadi sebab kedudukan kita ni mulia atau sebaliknya di sisi Allah Ta'ala. Sehebat mana ilmu kita, sebanyak mana apa pengetahuan kita, melangit macam mana amal kita, adab tak ada makna semua tu. Allah Ta'ala 20 tahun belajar, 18 tahun belajar adab, lebih daripada tu 2 tahun belajar fiqh. 2 tahun adab, 18 tahun, ya. Jadi itu ya, kita apa nama sentiasa fikir, ya. Adab akhlak itu nombor 1. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi doakan, siapa Nabi? Orang yang paling sempurna akhlak yang Allah Taala sebut dalam Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab, ini suatu bahasa yang bagi saya maha sempurna untuk memuji seorang makhluk ciptaan Allah. Wa inna, wa tu sungguh. Wa tu macam sumpah lah. Inna tu taukid. Taukid ada 2. Taukid thaqilah, taukid khafifah. Khafifah ni penekanan yang ringan. Kalau thaqilah penekanan yang borek. Inna, wa inna, dari situ dah penekanan.
innaka la'ala. La tu lagi taukid lagi, lam tu berapa banyak taukid dia tu? 3. Azimun satu lagi, azim tu tak cerita lah, hebat. Mana dia akhlak Nabi ni luar biasa. Tak pernah satu manusia yang ada pengisian akhlak yang sempurna macam dia, tak ada. Itulah Nabi. Dan Nabi berdoa kepada Allah. Saya pernah sebut kat sini, tapi saya rasa tuan-tuan pun tak ingat yang benar dah. Yang ingat tu alhamdulillah lah. Nabi kata, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li anta wasrif anni sayyi'aha wa la yasrif anni sayyi'aha illa anta. Kan? Ya Allah Tuhanku, tunjuki aku sebaik-baik akhlak, kerana tidak ada yang boleh menunjuki aku akhlak yang baik melainkan Engkau, dan palingkan aku, jauhkan aku daripada akhlak buruk, kerana tidak ada yang boleh memalingkan aku daripadanya melainkan Engkau. Selalu inna qulubal ibad baina usbu'ayir rahman yuqallibuhu ma yasha. Hati seorang hamba, dia kalau nak jadi jahat, nak jadi baik, raja ni hati. Singgah yang ni yang baik, semua ni keluar jadi baik. Mata nak tengok baik, telinga nak dengar baik, tangan nak ngambil, nak beri yang baik, lidah cakap yang baik, semuanya jadi baik raja. Kalau sebalik yang buruk, begitulah juga jadi. Ya. Jadi saniha, tidak ada yang boleh memberikan akhlak yang baik dan sempurna itu melainkan Engkau ya Allah. Kan? Tu elok tulis tu. Whiteboard tak ada. Jadi dah sebut dah. Macam tu pak. Tak boleh tulis. Tak apalah. Link kali. Banyak nak tanya minta. Sudah terminit dia pula. Kan? Baik. Satu hari aku duduk belakang Nabi. Kan? Nabi kata, ya ghulam, inni u'allimaka kalimat. Aku nak beritahu kamu satu benda yang penting. Kan? Pertama, ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahak. Pelihara Allah, Allah akan pelihara kamu. Allah pelihara kita tu mungkin mudah untuk kita faham. Tapi macam mana kita pelihara Allah? Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, maksud dia kita memelihara segala kehendak dan ketetapan Allah atas kita secara umum terbagi kepada dua. Perintah Allah atas kita tu dua. Satu suruhan, satu larangan. Perintah suruhan secara umum terbagi pada dua, fardu dengan sunat atau wajib sunat. Perintah larangan atau pertugahan secara umum pada dua, satu makruh, satu haram. Jadi dua pecah-pecah macam-macam banyaklah kalau kita belajar fiqh, usul fiqh dan sebagainya. Saya tak pakar, cuma secara umum, secara asas macam itulah. Kan? Kalau tuan-tuan rajin boleh belajar usul fiqh, istilah dia banyak istilah usul fiqh ni. Antara subjek yang paling susah saya belajar masa di Seri Musim, si Azhar ni lah bagi saya. Kalau orang lain mungkin dia mudah, bagi saya dia susah. Kan? Saya ingat lagi tajuk kita Uyunul Usul. Tuan-tuan tahu tak? Sebab kitab-kitab macam ni perlukan ingatan yang kuat. Ada istilah-istilah dia. Kemudian kitab dia nipihnya. Tapi saya baca, nak masuk besok, itulah satu-satunya kitab bila saya baca, ulang. Baca habis nak besok kan 2-3 hari sebelum besok ni ulang berburung pertama ulang. Dia tak ada kata besok ni penting tak ada, baca semua. Itulah satu-satunya subjek kitab yang saya baca sampai nak muntah. Itulah satu. Sungguh bukan kita lolok morning nak muntah dia. Sebab bagi kita susah, ada orang bagi dia senang. Baik, jadi apa maksud kita pelihara Allah yang diperintah oleh Nabi? Pelihara segala yang ditetap oleh Allah kita. Walau bagaimanapun orang macam kita tetap ada kekurangan. Kurang ilmu, iya. Kurang amal, dah tentu. Dah bila kurang ilmu, kurang akhlak, iya. Kurang tawakal, iya. Kurang segala-galanya. Bila dah kurang segala-gala kebaikan, segala sudut kebaikan kurang, maka mudahlah seseorang terjerumus kepada benda dosa. Kan? Apa nak pelihara kita dengan dosa? Ilmu ni amal. Kan? Nak pelihara kita dengan dosa. Kan? Di antara. Jadi bila kita dalam keadaan segala kekurangan,
Allah Subhanahu wa taala meletakkan satu kelebihan yang luar biasa pada kita yang tidak pernah Allah bagi kepada segala umat yang terdahulu daripada kita. Ni, yang baru-baru ni terlepas Zulhijjah, puasa hari Arafah. Apa kata Nabi? Ahtasibu ayyukaffir as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah. Akan puasa hari Arafah mengampun dosa setahun sebelum, setahun sesudah. Satu hari punya puasa, dia punya banyak dosa kita, banyak kekurangan, kurang ilmu, kurang amal, kurang segala-galanya, pak Allah bagi ya, special untuk umat Muhammad SAW. Memang kau banyak segala benda kau kurang, tapi dia bagi kelebihan yang hebat, tak pernah bagi pada yang dulu. Satu hari punya puasa, pengampunan dosa 2 tahun. Ni yang akan datang ni, apa nama? Muharram hari apa yang hebat ni? Ashura. Tambah lagi Tasu'ah, tambah lagi Hadi Ashar. Apa kata Nabi SAW? Siyam sawm Ashura yukaffiru as-sanata allati ba'dah. Salah, yukaffiru as-sanata allati qablah. Kan? Puasa hari Ashura, sehari pengampun dosa setahun sebelum. Tahun yang dah sudah. Kan? Betul kan sebelum kan? Mana yang kita dah buat tahun? Pengampunan dosa yang kita buat sebelum. Walaupun benda itu berkait dengan dosa-dosa kecil, tapi tetap itu keistimewaan. Baru ni kita puasa hari Arafah, insya-Allah kita dapatlah 2 tahun. Hadis ni sahih. Insya-Allah ke depan kita tidak meninggalkan hari Ashura. 1 tahun lagi. Kan? Kono pula tak lepas itu. Kita menempuh apa? Ramadan. Berapa tahun lah? Kalau dah 1000 bulan, kira sendiri lah. Berapa tahun pula? Tuan-tuan bayangkan. Ini keistimewaan luar biasa. Tapi kadang-kadang kita boleh bercerita keluar mulutnya, tak wasaklah hati, ya Allah. Tu motor kita ni. Sehari puasa peknya. 1 malam ibadah dah peknya Allah. Kan? Apa lagi yang kita tak sepatutnya rasa beruntung? Ini di antara pelihara oleh Allah. Dalam segala bentuk kekurangan, ruang untuk kita pelihara diri kita dalam melaksanakan segala ketetapan Allah tu terlalu hebat Allah lagi. Kan? Dah habis Zulhijjah, masuk pula Muharram. Kan? Dalam hadis tu Al-Quran kata ada 4 bulan haram kan. Inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. 4 bulan haram. Nabi kata SAW, Thalathun mutawaliyat, 3 bulan itu berturut-turut. Apa namanya? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 1 bulan lagi dia duduk di antara 2 Jumadah dan apa nama Rajab. Apa namanya? Muharram. Syaban, antara Jumadah dan Syaban. Rajab. Jadi 4 bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dengan Rajab. Di antara 4 bulan ini kata ulama, mana yang paling afdal, mana yang paling hebat? Ada ulama kata Zulhijjah, ada ulama kata Muharram. Kebanyakan ulama kata Muharram. Ustaz, dalam hadis Rasulullah SAW kata puasa hari Arafah penghapus dosa setahun sebelum, setahun selepas. Ashura setahun sebelum. Tentulah 2 tahun lebih afdal daripada apa nama 1 tahun. Jadi ulama kata pertama, dari satu bulan bulan Muharram lebih mulia, lebih hebat, lebih afdal daripada bulan Zulhijjah. Dari sudut hari hari Arafah lebih hebat daripada hari Ashura. Boleh faham tak? Satu-satunya bulan dalam jumlah 2 boleh, satu sahaja bulan yang Allah sandarkan dengan nama dia. Apa bulan ni? Muharram. Apa nama bulan? Syahrullahil Muharram. Dah tentulah secara qat'inya Ramadan nombor 1. Tu ranking lah, Sayyidus Syuhur Syahrul Ramadan. Kan? Penghulu bulan dan Ramadan. Lepas Ramadan, Muharram nombor 1. Sebab satu-satunya bulan yang Allah sandar dengan namanya Syahrullahil Muharram. Bulan Allah Muharram. Bulan lain tak ada. Kan? Setiap benda yang Allah sandar kat nama dia pasti mulia. Rasul Allah sandar kat dia Rasulullah, mulia. Kitab Allah sandar kat dia Kitabullah, paling mulia.
Bait, rumah, Allah sandar ke dia. Baitullah, jadi mulia. Apa lagi yang sandar ke Allah? Ni. Syahrun, bulan. Syahrullah, sandar ke dia. Jadi mulia. Segala benda yang Allah sandar dengan dia, automatik jadi mulia. Dan tu. Ni Muharram yang kita nak tempuh. Tak lama mulai ni, berapa hari lagi kan? Bulan depan lah, ni bulan Dzulhijjah dah, bulan haji. Dia akan dia ulama berbahas benda ni mana satu yang lebih afdal berbanding yang lain, tapi yang pentingnya inilah kemuliaan yang ada kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihfazillah yahfazka. Peliharalah Allah, Allah akan pelihara kamu. Pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala yang paling hebat bila Allah pelihara iman dan Islam seseorang. Bila kita fikir pelihara, Allah bagi kita sihat, memanjang. Allah bagi kita kaya, memanjang. Ya, itu di antara pemeliharaan Allahnya. Tetapi kalau itu sifat dan bentuk itu juga ada pada orang kafir. Kalau kita rasa kaya, Allah ada satu bentuk kemuliaan Allah bagi pada seorang, ada orang kafir tak beriman lebih kaya daripada kita. Kalau kita rasa sehat, itu satu bentuk kemuliaan Allah bagi kita, ada orang kafir lebih sehat daripada kita. Tapi ada satu nilai yang mahal Allah tak bagi pada orang kafir, iman dan Islam. Itulah pemeliharaan yang paling hebat daripada Allah pada kita. Maka sepatutnya beruntung dan kita bersyukurlah bila kita rasa Allah makin meletakkan diri kita semakin hampir dengan dia. Antara tanda kita semakin hampir dengan masjid. Kita semakin dekat dengan masjid, kita semakin rajin ke masjid. Ikhlas kerana Allah, kita nak pergi untuk semayang, kita pergi kerana majlis ilmu, itu keikhlasan kan? Kita pergi itu sebab-sebab syar'i fi sabilillah. Itu petanda yang kita boleh ambil kira kita semakin hampir dengan Allah. Taklah mendabik dada, sentiasa merasa dirinya dosa, sentiasa merasa dirinya jauh daripada Allah, sentiasa merasa dirinya tak ada apa hina, tak ada kemuliaan langsung. Dia automatik orang yang dimulia oleh Allah, dia pasti akan merasa sentiasa hina di hadapan Allah. Orang yang ditinggi oleh Allah, sentiasa bila depan Allah dan melihat orang lain lebih tinggi dan dia orang tak. Sentiasa dihebat oleh Allah bila tengok orang lebih baik daripada dia. Itu nilainya. Tapi kok dia yang paling handal, Eden yang paling cerdik, Eden yang paling kaya, Eden semua dia. Tak ada. Tapi pun masjid dia tu. Yalah, pergi masjid pun macam-macam dia ni kan. Cuma kita perbaikilah niat kita pergi masjid. Kalau pergi masjid macam saya sebut lah kan. Kalau pergi masjid solat jamaah, okey. Niat ni majlis ilmu, okey. Teruslah. Tapi yalah, kita taklah ada ujian, kita orang keluar sampai tangguh dah kita buruk orang. Kan? Itu ujian kita. Ini janji Nabi SAW. Kau pelihara Allah, Allah pasti akan pelihara kau. Kan? Ini janji. Yang banyak mungkin kita. Siapa yang paling mungkin janji? Syaitan. Dia janji kat kita untuk beri kebaikan. Padahal kebaikan yang dia janjikan itu bukan kebaikan, keburukan di akhirat besok dengan neraka. Kan? Itu ada sebut dalam Quran. Innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Kata syaitan, sesungguhnya Allah menjanjikan kepada kamu, hei manusia, janji yang benar. Aku juga menjanjikan janji yang elok, cantik kepada kau, dan aku tak pernah memenuhi janji. Aku engkar janji aku. Torang-torang iblis nak iktiraf dia pemungkir janji dalam Quran. Wala tatabi'u khutuwati syaitan. Allah sebut kan, jangan ikut langkah syaitan. Dia mungkin janji, dia tabur janji-janji manisnya. Ikutlah. Allah janjikan apa? Allah janji melalui Quran, Allah janji melalui hadis. Janji Allah nama antara ni di antara banyaklah janji itu. Saya kutip mana yang saya ingatlah. Nabi SAW bersabda, hadisnya sahih. Mana sebut sekarang ni, kau tak bantai kita. Mana kau dapat hadis ni? Kat masjid ni lah saya jumpa. Tak nak sebut lah siapa. Ada tidak ke? Tak tahu. Kau ada pun salah kan? Biarlah dengar. Kat sini lah saya diam datang lah. Apa hadis ni Ustaz? Apa? Sahih kau, daif kau apa? Saya pun, awak pun bukanlah
pakar hadis kan, nak tahu hadis tu kita ambil daripada kitab tu penulis pengarang ulama besar. Kita sorah lah ke dia kan, kita kutip dah boleh tulis kita sorah ulama besar sentiasa diberi hidayah dari Allah Taala. Settle lah. Apa kedudukan hadis tu? Dia tak adalah bangi. Dia tanya jadi sebab tu kadang-kadang saya terpaksa sabut. Dia tanya banyak pun awak pun tak berhenti nak jawab ni. Kadang nak jawab tangan ni. Nabi SAW kata apa? Man sami'an nida, barang siapa dengar seruan azan, thumma qala mithla qala al-muadzin. Thumma yaqulu mithla qala al-muadzin. Kemudian dia menjawab seperti mana dia disebut oleh muadzin. Allahu akbar, dia menjawab Allahu akbar. Sampailah habis. Thumma qala, apabila selesai azan, dia pun berdoa dengan doa azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah, salatul qamah, habis doa. Nabi janjikan apa? Halat lahu syafaati yaumil qiyamah. Pastilah, janji Nabi, pastilah dia akan memperoleh syafaatku besok di yaumil qiyamah. Azan ya tuan-tuan, azan. Senang kok susah nak jawab azan ni. Itu kan. Itu janji agama dah kita. Tapi ramai orang nampak dia hanya dari sudut hukum. Sunat sunat ya, sunat ya, sunat ya. Tadi buat dong azan, rokok. Kadang-kadang dia jawab sambil-sambil jawab rokok. Bergorak rokok. Bergorak rokok. Berhenti jam 4 lah rokok tu untuk jawab azan kan. Kalau tengah makan, apalah tengah-tengah makan, azan. Kalau ada ulama kata dalam mulut kita ada makanan, tak payah jawab azan pun tak apa. Tapi kalau habis itu kita boleh jawab, mulut kita kosong, jawab. Kalau masih ada, tak payah jawab pun tak apa. Supaya macam masalah salam. Kalau di tengah makan, ada benda dalam mulut kita, tengah nasi ke apa, orang beri salam. Assalamualaikum, tengah makan ni, tak wajib jawab. Tapi kalau tengah makan, tapi tengah dia beri salam, mulut kita kebetulan masa tu kosong daripada makanan, wajib. Kata Imam Nawawi, syarah dia kan. Kalau kita ada benda mufrad, syarah dia ada benda tu. Dan kitab apa pun ada, kitab Azkar Imam Nawawi. Jadi tuan-tuan dah bunyi dah kan. Tuan-tuan pun rasa nampak tu kojap tengok saya, kojap tengok jam, kojap tengok jam, kojap tengok saya. Tak ada tu dah. Jadilah. Jadilah tuan-tuan, insya-Allah kita sambung. Sikit kita sentuh kan. Tak apalah, merayau sikit kan. Jadi mudah-mudahan bermanfaat pada kita, yang baik daripada Allah, kurang daripada kalau قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله.